Baik, Assalamualaikum dan apa khabar korang yang menonton Jenin Bercerita. Untuk episod kali ni, ya seperti biasa, bukan seperti biasa, untuk episod kali ni kita ada co-host iaitu Lisa. Jadi korang boleh tengok, check out her music. Jadi untuk episod ni ialah aku cuba menahan diri daripada menjadi fanboy sekarang ni. Okay, jadi episod ni kita ada seorang pengarah, Nick Amir. Macam ni ya. Assalamualaikum. Thank you invite datang podcast. Tanya je apa kita borak. Jadi dalam episod ni temanya kita akan cerita pasal filem-filem Abang Nick yang pernah dihasilkan. Jadi sebagai introduction untuk mereka yang tak kenal Nick Amir, jadi boleh kenalkan diri dulu. Okay. Nama saya Nick Amir, kerja sebagai filmmaker, producer, director lah mainly. Maybe lebih kurang 10 tahun in the line. Sekarang ni saya run production company Lumatic Films. Jadi kita orang buat production lah, TV production ke, branded yang ada clients and film lah. Itu je. Jadi kita start daripada awal lah kot. Apa yang membuatkan bang nak macam mana bang boleh minat filem dulu, dan apa yang membuatkan bang nak go into it as a career? Okay. So background saya actually saya study engineering. So dekat Sydney, electrical engineering. Tapi masa study tu dia ada macam elective subjects lah, yang boleh pilih. So semua elective subjects saya duk pilih macam fotografi, filem lah, language, benda-benda yang bukan engineering. So memang tak minat lah. Tapi sebab dari MRSM, so jadi macam tu je pilihan kita kan, zaman Mahathir kan. So jadi engineer, doktor ataupun accountant, macam tu. Lawyer pun tak ada lah sangat kan. Tapi science stream lah kan, science stream. So bila dah habis tu, lepas 4 tahun macam tu, saya tengah apply for PR lah dekat Sydney tu. So sementara tu kerja lah part time ini tu. Then I decide macam okay lah ambil film school. So ada buat 1 year film school kat situ sebab interest je lah. Sebab dekat sana dia ada macam masa tu ada Blockbuster lah. Dia macam DVD kan, boleh sewa. So macam $1 seminggu. So setiap minggu pergi ambil je semua benda macam tu. So banyak tengok movie apa semualah. So interest ada kat situ. But tak ada fikir career kan. Kita tak tahu macam nak buat career ke apa. But dekat Malaysia masa tu zaman Yasmin Ahmad. So agak meriah lah juga. So nampak macam ada dah new style of filem-filem yang keluar kan. So saya rasa macam jealous lah, nak jadi a part of that juga lah, lebih kurang kan. So ada kawan-kawan yang dah masuk production apa semua. Jadi lepas saya habis tu balik terus join dengan diorang. Masa tu juga zaman-zaman indie music tengah boom lah. So dua sort of kawan rapat saya lah. Buat masa tu Ray Wan Ishak dengan Razan Syam Rashid, diorang dah mula masuk. So Ray Wan ni mula buat first music video Hujan apa semua. So bila saya balik tu macam okay, join lah. Cuma after sekejap tu kita orang set up company, terus buat my first movie Kill. Wow. Jadi waktu belajar tu kan, masa ambil course-course selain daripada engineering tu, ambil tu memang sebab minat ke sebab macam bosan dengan engineering? Maybe macam nak the art punya side lah kot. Macam ambil language lah, ambil macam sebab engineering punya faculty tu boring gila lah. Macam nak escape, so pergi macam architecture punya faculty, nampak macam design apa. So nak difference nak different scenario lah daripada macam skema belajar ni kan. So macam mana, because you said that you terus buat film Kill tu after you establish your company tu kan. Apa proses dia? Apa yang buat you macam terus nak terus buat? Maybe rasanya perasaan macam bagus. Sebab rasa macam zaman tu cerita Malaysia, cerita Melayu semua macam bila I tengok macam apa benda dia orang buat ni kan, aku boleh buat better lah, macam tu lah. macam Keret kan, masa muda-muda kan. So I shoot tu masa umur 26 lah, Kill tu. So yelah zaman-zaman tengah macam hot lah in terms of macam tak sabar apa semua kan. So zaman tu juga keluar 5D kamera ni, Canon SLR, orang baru boleh. Sebab sebelum tu semua filem.
So dia dah jadi macam kita accessible pula nak buat benda ni. Then sebab saya pun macam masa study tu banyak baca filem punya buku, script writing apa semua, memang dah menulis dari situ. Sebab saya punya part time job tu satu tu kerja hotel, shift malam. So tak ada orang langsung. So saya duduk menulis, baca. So masa tu belajar tak formal lah masa tu. Yang masa tengah kerja lah. So saya kerja waiter, kerja hotel, lepas tu study kat film school tu lah. Tapi dia macam vocational type lah. Dia terus buat filem, and orang yang ajar tu orang industri. So saya pun intern dengan production company kat sana lah. Nama dia Porchlight Films, dah tak ada lah. Tapi dia orang duk buat filem-filem pergi Cannes apa semua lah, sekarang kan. But itu my first macam pendedahan lah. Lepas tu jadinya apa yang membuatkan terus nak buat? Sebelum ni pernah buat, sebelum buat feature iaitu Kill, pernah kau buat filem-filem lain atau terus buat tak ada. feature? Short film student tu lah masa zaman study tu. So duk buat short film student, documentary. Tapi semua dia basically macam ada course tu, macam ada beberapa, yelah, buat group macam tu kan. Lepas tu kena buat project. So ada beberapa short film and documentary, music video. Tapi tukar-tukar director. Cuma saya direct semua benda sebab gila pangkat. Jadi macam tak ada, ni aku punya story. Jadi I je semangat untuk nak push lah macam tu. Kira waktu tu walaupun bukan datang sebagai director, tapi still push idea sendiri. Tak ada, memang datang masuk film school semua orang student lah kan. But saya punya ni is engineering ataupun filmmaking. Tapi kalau nak filmmaking, saya nak jadi director. Saya nak buat filem. So memang itu je. So tak nak benda lain, tak nak jadi kru ke apa benda ke. Memang target nak tell stories lah. So gila pangkat sikit lah masa student lah. Memang terus nak jadi director semua. Lebih nak belajar lah. Tapi belajar dia more through buat projek sendiri je. Lepas tu terus feature kan. Tapi in between feature tu adalah buat music video tu semua sebagai role lain. Jadi masa buat feature tu kan, kita sembang pasal pre-production lah dulu. Masa nak pilih, jadi kita mulakan dengan Kill. Macam mana nak pilih dia punya pelakon? Dan lepas tu waktu tu pun masa nak buat production kan, macam mana nak cari kru dia sebagai, sebab sekarang ni saya tengah assume waktu bang baru mula tu kan, bang masih lagi nobody dekat dalam Malaysia. Jadi nak cari kru, nak convince pelakon macam mana semua. Kalau Reza, saya sama sekolah dengan Idil Putra. So dia orang satu group untuk teater lah macam tu. So saya dia pergi tengok dia punya teater. Lepas dah habis tu, because kenal Idil sekali juga, saya pun ajak lah lepak. Nampak dia punya lakonan tu macam kena lah dengan karakter tu kan. So pergi lepak mama, just cerita pasal the story. Dia pun cakap okay nak buat, then on lah. Macam tu je. Lepas tu Christina pula kenal through Rewan lah, because Rewan tu buat sekali Kill ni, and dia banyak shooting macam corporate video lah apa, yang kan dia mula dulu before saya balik kan. So dia ada context through kru lah sikit. Kita guna kru TV komersial dari yalah local punya ni semua. So dia punya first movie juga SY Chong DP tu dengan dia punya team lah. So cerita story macam tu, dia rasa okay, dia nak buat first film dia, then jalan je lah. Mostly orang lain pun lebih kurang macam tu. Macam kita punya macam tanya-tanya, even pelakon kita ada Ella kan, as cameo. Itu terjumpa kat Mamak sebelahan. Maksud kak nak berlakon tak? Kita orang ada coincidence jenis macam tu. Then Hasnur Rahmat pun kita orang ada tengah macam pitching dekat Finas masa tu. Dia pun ada sekali pun tanya macam tu juga, bang kita ada cerita macam ni boleh tak? Dia orang pun macam okay lah, sekejap je dia punya komitmen. Sama Harun Salim Bacik pun masa tu macam kita tanya je. Semua mostly macam tu lah. Sebab nothing to lose sebenarnya. Macam whatever lah, tanya tak nak, tanya orang lain kan. So since Kill is your first feature film kan, do you recall any struggles that you had to go through pre-production, post-production, like throughout the entire in the entire production of Kill lah? Semua benda lah struggle. First duit lah. Saya nasib baik sebab timing saya buat tu masa my dad pension, bukanlah pension, kira retire lah. Retire and EPF boleh keluar duit. So macam I convince dia untuk guna duit EPF tu nanti bayar balik macam tu kan. That's like very lucky of you. Yeah. Tapi big risk lah, but I got support lah from family apa semua. Even nak masuk
filmmaking kan, sebab my dad is a engineer, business punya background. So dia bukan the 9 to 5 punya kerja lah. So dia tahulah, like if you can get into something, suka something, boleh make it lah. Dia pernah lalui kan, so dia boleh support. Selain duit punya tu, is like experience lah. Tak pernah shoot betul apa benda semua kan. So cuma kita dah banyak tengok, dah ada taste sendiri macam, and tahu apa benda yang tak nak buat dari segi macam cerita-cerita Malaysia yang lain at that time kan. Rasa macam okay, kita nak buat macam ni. Just sebab tak ada duit sangat, kekangan masa semua tu standard lah. Kita orang shoot 11 hari je. 11 hari. Whole movie Kill tu 11 hari. 11 hari. Wow. So macam tak lah, basically lah macam shoot telemovie lah zaman sekarang. Tu telemovie lebih kurang 7 hari punya shoot. So sekarang masa tu 11. Okay lah, for our scale kita pun tak ramai. But issue dia is after that. Macam kita tak tahu macam mana nak masuk panggung, macam mana nak promote apa ni, tak tahu lah apa-apa kan. Distribution tu yang issue. Distribution apa semua kita tak pernah ni. So it took 2 years. So kita orang shoot 2011. 2 tahun kemudian tu baru kita keluar panggung. Tu pun sebab we decided untuk jual ke Grand Brilliance masa tu. So dia orang came on board and habiskan the movie, meaning buat the post production of it, macam kita buat dekat Thailand. In the end jadilah the DCP lah at that time. Actually bukan, dia film reels. So kita buat reels. Zaman dulu dia bukan hard disk, dia reel film tu. So reel tu, then dia buat copy semua tu. So and promote semua under dia orang lah. But after that dia jadi, I see it, jadi Kill tu jadi macam my ticket lah into the industry. Sebab maybe sebab ada menang-menang a few things lah, anugerah screen lah, FFM ni semua. Jadi tiket lah. Jadi macam okay, sebelum tu I cannot call myself a filmmaker or director, tapi lepas dah buat boleh lah. Breakthrough. Breakthrough lah. And it's a film school for me masa tengah buat tu. Masih lagi dalam film school? Tak, dah habis dah. Tapi saya belajar masa tengah buat tu. Macam okay, inilah cara dia, macam tu lah. Jadi masa buat Kill tu kan, memang skrip dia dah lama dah ke ada? Ke masa tengah shooting tu baru? Tak, dah siap dah. Kita dah siap lah skrip. Tak ingat lah bila, but early on lah dah siap. And then adalah kita buat proper way of shooting lah. Maksudnya skrip tulis, dah few revision apa semua, prep and then shoot. So tak adalah just script lagi apa, kita just execute lah. Tak ada setunggang langgang sangat lah, betul proper. Proper okay. Jadi filem Kill tu memang menang award, tapi pada waktu yang sama dia tak tembus sangat main market kan, the main audience. Jadi agaknya dekat waktu tu kan, macam waktu tu bang dah fikir dah ke nak target market ke apa ke? Ke memang waktu filem tu festival je? Tak fikir pun, festival pun kita tak tahu. Tahu buat je kan masa tu. Buat pun tak tahu sebenarnya. So baru belajar buat. So yang nak pergi wayang ke apa benda semua tak tahu. So just macam layan je lah. So kita punya premiere actually dekat Osaka Asian Film Festival lah. So tu first experience lah pergi tayang movie tu kat situ. Lalu orang tanya lah apa semua. So baru go through that process lah. But in terms of like collection apa semua ni, of course depends on the marketing apa benda semua. But at that time saya tak involved sangat lah. Saya just as director pergi, dia cakap pergi sini jom heboh, pergi lepas tu pergi ada sebab dia media prima kan, dia Grand Brilliance yang take over. So ada show dia orang lah, melodi lah apalah. So macam pergi je lah as director, tapi not me yang and bukan kita orang as the team yang plan. So tak experience that lah masa tu. So in the end collection dia dalam 500,000 kot, I think. Tapi bagi saya pun rasa macam Kill antara filem yang ada cult following jugalah sekarang ni. Maybe, tak sure. Tapi waktu tu apa yang membuatkan bang rasa filem Kill lain daripada filem yang keluar pada waktu tu? Adakah sebab dia punya tema pasal syarikat nak bunuh diri ke apa? Tak tahu lah. Tak adalah saya pergi seek out nak buat lain. Cuma just nak buat macam konsep yang saya interested in lah basically. So somehow story dia jadi yang tu yang kita develop and tulis and siap apa semua. But tak adalah. Cuma maybe is taste lah. Macam taste saya daripada apa yang saya tengok
sepanjang-panjang kat Aussie tu apa benda semua, pergi basically life experiences and apa yang saya baca, apa yang saya tengok, apa saya consume semua, and the team yang kita set up tu, the hasil tu taste dia ke arah situ. So saya rasa masa tengah shoot kill tu saya tak tahu sangat detail on technical, kamera ke lampu apa, tahu roughly lah planning for shooting as assistant director punya macam jadual ke, deal dengan pelakon apa semua ni tengah belajar. But semua orang support saya, but and technical pun DP apa semua, dia orang shoot TV commercial banyak gila apa semua, but dia still pandang kat saya because the story was mine. So saya je tahu macam karakter ni nak buat apa semua. So experience lah belajar. Are there any films that majorly influenced Kill? Tak ingat. Tak ada spesifik sangat lah. Or maybe kita orang I dengan Rewan tu actually suka Charlie Kaufman as a writer. So maybe like that influence of conceptual punya storyline apa semua, jadi macam tu lah. Maksudnya tak nak cerita yang straightforward sangat. Straightforward pun rasa dalam 3 filem bang ni kan, filem Kill yang paling straightforward sebenarnya. Okay. Bagi saya lah. Maybe. Sedap juga. Tapi Kill pun bagi saya macam dia one of my favorite film of all time, tambah lagi lokal. Jadi apa waktu bang tengah shoot kan, sebagai seorang yang being a director dan pada waktu sama tu tengah belajar juga, jadi memang waktu tu semua orang hanya follow visi abang lah dalam filem tu. Ya, tak adalah. Yelah, tengah belajar sambil buat lah kan. But in a way, fake it till you make it lah. So macam contoh lah, kalau kata saya jadi cameraman ke ataupun assistant ke PA ke apa benda semua untuk start my career, in a way saya specifically tak nak buat tu, sebab nanti macam ada satu branding macam Nick mana Nick yang buat PA tu ke apa, nanti faham tak. So I buat my own projects untuk orang panggil, walaupun projek kecil ke apa, tapi panggil as director or producer. So dari dulu macam tu. So setakat ni sampai sekarang actually most benda majority dia semua either producer or director je. Sebab I memang nak buat yang tu, because kalau untuk nak job apa semua, baik jadi engineer je macam tu kan. So I masuk in this line memang buat movie lah, nak buat movie. Jadi lepas Kill tu terus dapat idea nak buat Terbaik Dari Langit ke macam mana? Terbaik Dari Langit kita shoot 2013 actually. Masa sama ada before Kill keluar ke lepas macam tu lah, dekat-dekat lah. But sebab saya dah buat dengan Reza ni, so saya tulis Kill fully. Adalah input dari Rewan kan juga. But for the next one, Reza ni ada group dia, Playground Productions, termasuk dengan Megat Syarizal, Tuan Faizal. Geng ni dia nak buat movie, so dia orang dapat a commission from Astro Shaw, Astro Shaw macam tu lah. And nak buat tapai tu Tuan Faizal ni punya macam premis lah, idea. So Reza tulis yang tu, but dalam group kita orang ni apa semua yang ada experience directing tu only me lah. So dia orang panggil untuk direct. So tapi tak tulis lagi lah. So I dengan Reza and geng-geng Playground ni semua came up with the premise apa semua, then back and forth dengan Reza to tulis story tu lama gila. Tulis lama, but dia punya first draft dia tulis tu actually 4 hari je. Tulis first draft, but story ni apa nak jadi tu lama. Then because it's a commission, so Playground to produce, so I'm just in as director lah. So dia orang, sebab it's a commission, so Astro yang own pula yang tu. Then timing dia kebetulan tahun yang sama Kill keluar, so masa shooting lah. And dia keluar wayang tu the next year 2014. So yang tu kita orang premiere kat Tokyo pula. What's your favorite part about writing with Reza that makes you keep wanting to collaborate with him? Rasanya kita orang sama wavelength in terms of nak kupas benda lah kot, dari segi story ke apa kan, nak go deeper in terms of like macam okay, apa sebenarnya kita nak cakap ni, what themes yang kita nak explore apa semua. So and Reza is sama yang very intelligent, dia actually kerja bank kan, bukan filmmaker full time kan, but dia very well read and pandai lah, baca macam-macam teori ni lah apalah semua. So
dari segi intellectual punya bouncing tu banyaklah yang happen. So maybe productive on that side lah, cuma takes time lah. So based on Kill dan Terbaik Langit, memang awal-awalnya targetnya nak premiere dekat luar negara dulu ke baru sampai ke Malaysia? Ke nak tengok audience luar dulu ke? Tak juga, sebab dua-dua tu kita orang tak control, because satu is TV3, satu is Astro kan. So diorang yang sort of submit and plan bila nak release apa benda semua, but dapat festival ke apa, kita orang macam okay lah, pergi je lah kan. So just experience lah. Itu masa Terbaik dari Langit pun dia commission work. Jadi the whole, sebab bagi saya Terbaik dari Langit ni kan filem abang yang paling pelik lah bagi saya bandingkan tiga-tiga filem tu. Jadi bila fikir balik yang tu sebagai commission work, macam mana boleh terima filem macam tu? Maybe dia orang masa tu macam sebab dia bajet dia tak tinggi. So dia orang Astro masa tu dia dah buat dah dia punya cerita-cerita apa dia nak buat, cerita hantu ke apa ke. But dia ada nak test like alternative punya story type. So dia orang okay buat macam tu. Cuma marketing dia mungkin tak tally sangat lah dengan, sebab dia tak biasa nak marketkan cerita yang lain sikit. Dengan ni I think lah zaman tu not an easy timing masa kita orang keluar. Masa tu keluar Christmas 2014 tu banjir lah, lepas tu ada kapal terbang jatuh lah apa semua. So semua benda langsung kita nak nama cerita Terbaik dari Langit. Jadi macam tak match sangat lah. Apa you rasa is like the hardest part of making a science fiction film in a country that favors mostly drama ke romance, especially on like a lower budget? Nak buat tu tak ada hal kan, macam kita boleh buat je apa-apa cerita. But yang susah tu is dia jadi risk lah, sebab kita tak tested lagi. Maksudnya kalau dekat US ke apa, mungkin dia dah biasa macam-macam genre, and antaranya science fiction. And also like macam saya punya science fiction ni conceptual science fiction lah, tak adalah sci-fi kau-kau. So the challenge adalah untuk penerimaan orang lah basically. Untuk tarik audience. Well, kita tahu benda tu risky untuk nak buat. Tapi layan je lah. Masa tu macam Kill tu sebab first one, so macam tak tahu, this is my taste, buat je lah kan. Yang Terbaik dari Langit pun in a way nothing to lose sebab commission and orang dah terima jenis cerita macam tu, dan kita buat je lah. Pengalaman saya tengok Terbaik dari Langit tu pun, masa first time saya tengok, saya tak habis tengok. Sebab awal-awal macam dia secara tak sengaja dekat Astro Show macam tengok okay, tengoklah, tengok lepas tu dia tertarik. Lepas tu kat dalam satu scene masa dekat dalam hotel, dan time tu tengah cucuk, jadi time tu stop sebab fikir alamak, takkan ni filem pengkarya dia kena ambil barang baru dapat buat filem. Okay. Lepas tu second time tengok baru macam bukan, dia tengah dalam sakit dia apa semua tu, dia ambil ubat lah. Okay. Jadi dalam filem tu semua benda lama gila tak tengok. Jadi semua elemen-elemen dalam filem abang kan, yang elemen bagi saya yang aneh lah, yang macam dalam Kill cerita pasal syarikat nak bunuh diri, tapi spoiler lah. Tapi cerita lama. Dia cerita syarikat nak bunuh diri, lepas tu akhir sekali cerita pasal dapat self love lah juga. Lepas tu dekat dalam Terbaik dari Langit pula cerita pasal seorang pengarah niche ni buatkan filem untuk satukan member-member dia lah. Jadi macam mana semua idea tu memang terhasil sendiri ke memang bang dah fikir dah semua tema tu? Dia proses lah. So start tu kita ada premise idea lah kan, macam okay nak buat karakter yang depressed nak bunuh diri, tapi ada company yang boleh buatkan, tapi nak buat love story. So dia dah macam in a way sign contract lah lebih kurang, dan jumpa the girl of her dreams macam tu. Actually juga kalau tanya pasal yang movie tu, zaman-zaman tu macam kita influence juga dengan 500 Days of Summer punya feel macam tu kan. So ada macam manic pixie dream girl type macam ni. So tema pasal macam appreciate life ke apa benda semua tu datang dari the writing punya proses. Kita tulis macam apa sebenarnya kita nak cakap ni, tulis. So tema tu muncul. Macam Terbaik dari Langit pun dari buku juga. Ada satu buku nama Fountainhead, dia Ayn Rand. So dia pasal principles kan, macam prinsip
diri. Maksudnya director tu compare dengan Ijam punya karakter, sell out. Dia stay true to dia punya ni, tapi cerita kau tak apa-apa, tapi nak pendirian tu. So that's one layer lah, selain daripada friendship lah, sebab starting dia is friendship, sebab kita orang semua dari asrama punya ni, macam kawan-kawan after years nak get back together. Tapi in a way dalam cerita tu it's like saying goodbye punya angle lah, tanpa tahu kan. But dia punya internal, kalau Berg tu is ni lah, that pendirian tu lah. Tapi inspiration tu dari buku Fountainhead tu, macam tu. Then also inspiration daripada, sebab semua sekolah asrama ni semua kita punya experience sendirilah. Then masa tu ada juga cerita Super 8, Steven Spielberg, kan, macam J.J. Abrams, sorry, macam UFO, bukanlah UFO, tak ingat. Tapi alien, macam kawan-kawan lah punya feel kan. So untuk Terbaik dari Langit, masa tulis skrip tu you dah ada the actors in mind ke? You macam kena still tetap cari? Biasanya tulis kita tak adalah actors in mind sangat. Contoh macam Kill, I tak kenal Reza pun lagi masa start tulis. Kalau Terbaik dari Langit pun adalah bayangan, sebab Idil pun in the group tu juga, apa semua, Megat pun sama, siapa lagi, Nadia Nisa semua tu. Not really masa tulis lah, kita macam cari-cari juga, tak necessarily kita macam set siapa-siapa kan, macam si Amirul apa semua, maybe a bit later kot, tak ingat lah. So casting process dia macam mana? Casting kat Malaysia ni tak adalah casting sangat. macam kalau kita orang lah, at least mostly dari yang kenal, macam tu, siapa yang senang kerja, because kita nak elakkan dari segi, kalau kata tak kenal, contohnya macam datang kita punya production, kita kena jaga certain processes, kita pun tengah belajar lagi apa semua, so kita ambil yang mana comfortable lah dulu at that time. So ada jugalah baru, contoh macam Bron, kita semua tak pernah kerja dengan Bron kan, but dia dah tengok Kill, trailer Kill lah, masa tu tak keluar lagi Kill. Lepas trailer Kill keluar, sebab kita orang lepas Kill tu, lepas kita orang shoot, kita edit trailer and letak YouTube, sebab tak tahu pun keluar bila apa benda semua kan. Tapi lepas daripada keluar YouTube tu, Bron macam cakap, mana siapa ni Amir nak kerja sekali, macam tu. So lepas lama tu baru jadi ada Terbaik dari Langit lah. So would you ever work with new actors, like up and coming actors in the future? Ada je, ramai je I dah kerja for like, kalau TV punya benda lah, for feature apa semua, depends, tengok project, but I open je. So starting kita ke Imagino pula. Imagino macam mana awal-awal pembikinan dia? Sebab Imagino salah satu filem yang saya tahu daripada awal lah juga. Berapa tahun lepas lah the first poster keluar, tak ingat berapa, 2000 berapa belas lah. Memang time tu hype lah juga. Jadi macam mana the process of making it? Sebab 2017 kot, macam tu kot. Planning dia lama kan sebenarnya? Ada macam-macam juga. Start tulis maybe 2016 kot, macam tu, because 2014 kita orang buat Terbaik dari Langit kan. Then lepas tu I banyak busy with like commercial dengan branded content lah, apa semua, shooting kerja punya benda lah. Then I started Lumatic Films, sebab tu I start Lumatic Films tu. Then meaning yang shooting ni semua is work lah, meaning production house lah, apa nama. Then kita nak buat satu feature punya project, and story tu, the idea started actually before Kill lagi dah ada dah, like an idea of like buat cerita something pasal dreams ke apa something macam tu mula-mula. Then it evolve lah sikit jadi pasal memory apa benda semua, and hypnosis. Patut dua-dua filem tu ada Dream Girl. Adalah sikit. So dari segi tulis and bounce idea tu, started I tulis satu dulu, macam simple punya, macam draft lah, macam satu loop. Maksudnya something happen, jadi balik sikit je. Then I jumpa dengan Reza. Lepas tu kita bincang and evolve dari situ lah, 2016 sampai kita shoot tu 2020, dalam 4 tahun macam tu. Tapi on off lah, sebab dia pun kerja, I pun busy with shooting benda lain. Cuma kita jadi dalam 11 draft jugalah before shoot. So I perasan dalam Imagine Nur ada macam a few shots that linger on Albert Camus's punya books, Happy Death and tak silap The Stranger kan? Tak ingat lah apa yang bawah dia. Is there any significance of Camus in Imagine Nur? Well, semua tu sama macam Terbaik dari Langit kan, dari Fountainhead ke apa. Yang ni
Yang ni kita adalah juga buku-buku ni macam Ikigai punya buku contohnya. Yes, So yes. macam meaning, purpose of life. Sebab in the end like after kita dah buat dulu plot ni apa semua, then kita cari apa sebenarnya the tema yang kita nak cakap ni. So datang dari buku-buku yang kita baca lah. And Camus tu tak silap kan, rasanya itu Reza lah dia punya ni, but kita main dengan The Myth of Sisyphus. Oh, my favorite book. So jadi that looping macam tragedy ke apa, sebab ada loop kan in the story ni semua. So itulah elements yang ada. Kalau sedar actually, kalau one of the scenes tu dia dengan Nur dekat macam kedai buku tu, Yes. painting tu kita tulis Ikigai, but in Japanese, sebab kita nak shoot kat Jepun, but kita shoot tu 2 weeks COVID. Lepas tu tak jadi shoot kat Jepun. Mesti best kalau dapat. Tapi it turned out okay lah. Apa yang ada tu dia apa, bukan takdir something macam ada ni lah, ada di sebaliknya tu. Jadi sampai ada 11 draft, apa yang membuatkan filem Imaginary ni Bang dan Reza tak nak lepaskan sampai ada 11 draft? Ya, sebab setiap additional draft tu ada improvement lah on the script apa semua. So macam Kill tu saya tulis sendiri. Terbaik dari Langit tu Reza tulis sendiri. Yang ni kita tulis dua-dua. So yalah, sentiasa ada improvement. And macam Camus semua ni and Sisyphus ni semua datang a bit later. Dan bila ada macam masuk sini ada twist baru ke apa, pasal sebab kita nak cari apa sebenarnya core cerita ni. Benda tu belum ada, after a while baru ada. Dan bila dah ada macam kena ganti benda lain, kena tukar. Jadi bang, proses bang menulis ialah masa bang menulis tu bang sambil mencari. First draft tak apa je, macam dia okay ni jangan. Adalah a few scenes yang still make it to the end kan, macam dia start ada supermarket tu ke, ada train station ke, semua tu adalah kereta tu semua ada. Tapi ada as macam a concept macam okay ni nak buat, because kita nak main juga dengan hypnosis. So bila hypnosis tu early on it was more hypnosis driven dengan nak buat love story something, tapi macam takkan tu je. So bila jumpa benda baru kita kena tulis balik and justify balik dari awal, sebab ni pun timeline dia terabur apa benda semua. So kita macam tukar susun kan. Speaking of the timeline yang berterabur tu, you rasa you dapat sampaikan tak the story in a accessible way? As in macam you rasa macam orang patut ke faham ke, you okay je kalau diorang interpret it on their own, in their own way? Ramai je orang interpret, sebab dia tak adalah clear punya macam answer ni semua kan. For us, kita orang adalah kita orang punya sendiri, like a clear timeline, but kita ambil the pendirian lah untuk macam tak nak spoil kan orang punya experience. Sebab bila orang dah tengok, sebab orang ada teori, so kita orang tak bagi jawapan apa yang kita orang set out to do lah. Sambil-sambil macam boleh cover line juga kan. Kalau macam silap at least macam ada orang kau fikir macam betul. Jadi masa proses buat tu memang intentional lah, nak bagi penonton berteka-teki. So kadang-kadang salah juga macam tengok Nolan punya Memento, mampu lah nak faham. Dia ini spoiler sikit lah kan. But saya ada tengok satu ni on Alzheimer lah, dekat ada video mak dia ada Alzheimer. So this guy dia nak faham, dia macam pakai goggle something, lepas tu pakai glove besar apa semua, then dia ada macam 10 things dia kena buat dekat dalam rumah tu. So dia kena buat dengan dia pakai music kuat apa semua. So experience tu macam confusing lah. So dia kena buat steps 1, 2, 3 sampai 10, tapi kena ulang balik few times. But because dia dah distracted dengan benda ni, dia ingat kata benda ni. So in a way, take away from that is like dia ni experience sikit apa yang mak dia experience. So kita nak take that in terms of the confusion tu, memang it's a point of view si Zuhal ni. So untuk audience pun kita nak kasih follow Zuhal ni punya point of view lah. Itu pun in a way macam susah nak shoot sikit because semua Zuhal je kita kena shoot. So I tak boleh pergi orang lain punya ni. But itu semua intentional lah. Jadi waktu buat Imagino ni, adakah memang target mass market? Ataupun waktu tu sengaja tak sengaja you macam ataupun sama je macam saya punya ni. Yelah, kat Malaysia ni memang orang obviously tengok macam mass market ke tak tahu apa lah, opposite tu urban ke art ke apa kan. But for me I nak bridge that.
my aim dari dulu pun, because I personally think cerita saya tu Kill ke Terbaik dari Langit ke even Imagino ni sebenarnya kat tengah-tengah. Sebab my in a way bukanlah compass but preference tu mungkin jadi kepada macam indie US punya style, macam Sundance ke apa ataupun A24 punya benda, contohlah. Compared tu macam more mainstream punya Hollywood ke apa ataupun Malaysia punya mainstream, or the other side tu art yang macam European Film Festival punya ni. So I rasa kita punya benda ni kat tengah-tengah lah. So I need to menang kepercayaan orang for this kind of jenis cerita lah. Sebab kalau nak buat art sangat tu not my taste. Kalau nak buat terlampau mainstream apa semua sama juga not my taste. So I have to find my own market. Tapi kat Malaysia ni tak ada sangat lah, susah lah. So dia jadi dekat tengah-tengah in a way. Kita ada orang yang suka the masses punya benda, maybe ada urban and maybe a bit niche or art sikit ni. But we decided untuk macam buat je tengah-tengah, and even nak promote tu our trailer apa semua ni semua, kita punya packaging and messaging masa awal tu is untuk orang yang follow saya dulu. Siapa yang suka Kill, siapa yang suka Terbaik dari Langit, menang dia orang dulu. Sebab contoh orang kata, okay, edit a trailer Love, nak kasi mass, nak tengok ke apa ke benda something macam tu kan. But kita orang decide macam okay, kena ada the cool factor juga, supaya orang yang memang follow saya dari before, dia akan support dulu. Lepas tu baru yang lain-lain tu is kalau nasib lah kalau dapat. As a filmmaker with experience in the Malaysian film industry, macam mana you rasa boleh nak tarik mainstream audience untuk tengok film-film yang kurang mainstream lah, more obscure ke, or in the middle at least? Dia kena slowly lah. So contoh macam kita katalah ada A dengan B lah kan. Yes. A ni is my crowd, yang suka Kill and whatever my movie semua. Then extension daripada tu is orang-orang yang suka music scene ataupun art scene apa benda semua. And then urban, kita tricky sikit sebab market kita segregated bahasa apa semua kan. Yes. Kaum semua. So tapi still that is kategori A. Yang B ni kategori yang memang out of my circle lah. Yang memang the masses yang suka drama pukul 7 punya type ke contohnya. But I believe I kena menang dulu yang A ni, sebab tak habis menang lagi. Sebab isu dia is because kemampuan untuk reach. I tak ada kemampuan tu. Nak sebab I'm not a studio besar, bukan TV station. So siapa yang tahu tu tahu lah. Kebetulan zaman ni is internet punya zaman. So dia lagi senang pergi. Cuma dia tak adalah pergi semua orang kan. Macam compare dengan siapa pelakon yang berlakon sekali, pengarah yang ada berlakon juga, dia orang akan dikenali dekat luar sana mungkin kan. Macam saya belakang tabir je orang tak tahu pun kalau pergi mana-mana apa. So kena menang dulu yang A ni, eventually B ni akan sedar. Macam tu lah. Unless macam kaya gila, ada duit untuk macam buat iklan, kasih tahu cerita ni ada, tu lain lah. So kita orang tak ada lah benda tu. Jadi nak cerita pasal agaknya kalau zaman dulu tu kan, masa Kill dan Terbaik Langit baru keluar, waktu tu memang semua orang chronically online. Adakah filem tu boleh menjadi se-viral Imagino? Apa orang tak online? Orang chronically online lah, gila-gila online sekarang ni. Macam sekarang. Kalau dulu. Kalau cerita kalau. Tak tahu, maybe. So contoh macam Imagino ni, kita orang budget kita orang memang limited gila. Apa yang kita orang boleh buat is just boosting dekat Instagram ya. Dengan maybe YouTube sikit macam tu for kita punya trailer. Itu je. Tapi lepas tu mostly is like media-media yang support. Macam ada podcast juga yang panggil interview, ada macam masuk radio ke apa sini sikit. Semua yang benda yang kita favor lah in a way. So bila benda tu dah jadi, bila orang tengok yang first tu, orang bercakap internet lah maksudnya, mungkin dia relate dengan the film lah. Kalau zaman dulu tak tahu lah. Maybe tak tahu lah kan. I was gonna say yang ni sebenarnya contoh benda macam TikTok kan. TikTok pun tak ada.
Tapi tengok macam dia orang tunjuk macam kat TikTok ada orang buat macam gambar bunga tapi tulis Imaginor, so 100,000 view, macam faham tak faham benda tu kan, tapi ada lah. So memang itu the word of mouth punya factor. Memang benda yang kita orang kalau tak ada benda tu tak mampu lah untuk nak orang tahu pasal cerita ni. Mungkin faktor lagu tu juga ke something lah. Tapi semuanya memang unintentional lah kan. Memang buat waktu ketika tu. Sebab kita fokus on the movie lah, nak buat the best movie yang kita orang boleh at the time lah kan. Tapi lepas tu on the marketing pun of course kita ada effort untuk yang spending punya is one, but selain daripada spending tu kita pergi all out jugalah untuk macam kau team dengan dia ni nak ada interview sini ke, pergi sini sana semua yang and also Beto pun and Diana very supportive dari segi orang, dia dah ada eyeballs kat situ. So my issue is amplification untuk orang tahu cerita ni wujud dulu. In my crowd dah tahu, maksudnya siapa yang follow Kill ke apa mungkin tahu, but luar tu yang apa tak tahu pun pasal Kill ke Terbaik dari Langit tu yang issue tu. Tapi bila macam Beto push, Diana push, then the crowd yang celebrity ke apa, and after 10 years in the industry pun I dah kerja dengan ramai-ramai orang kru apa semua, dah kenal True Kill ni apa semua. So dia orang punya network semua ni pergi tengok, lepas tu ada yang macam suka nangis ke apa, dia pun buat video. So benda tu jadi inilah. Kalau zaman dulu masa Kill tu very small lah the start tu. So ni 10 tahun kemudian, because I'm already in the industry, dia punya start tu besar sikit lah, benda yang walaupun bukan dengan duit punya benda, but the network tu besar lagi lah. So yang ni personal sikit lah, tapi sebagai seorang creator, because I'm also a musician, so I create art also. I wanted to ask how you deal with criticism. Block dia cik. Tengok nak fikir criticism. Surprisingly masa awal-awal for Imaginor ni mostly positif lah. So jadi macam cari yang apa, orang kritik ke apa, ada orang lain yang tolong backup. So jadi macam kita macam santai je lah. But for Imaginor lah. But selain daripada tu ada je. Cuma dealing tu sebab I still ada that macam ego dari segi macam aku boleh buat better. So I akan tengok dia kritik, kau buat apa kan, macam tu lah. So aku nak buat, it's through my work lah maksudnya. Jadi salah satu benda yang saya perasan dalam 3 filem abang kan, kebanyakannya dia temakan keluarga. Yang tu bagi saya satu benda yang konsisten. Macam Kill, bila watak Akil tu, family dia semua mati dalam accident. Yang tu yang menimbulkan cerita tu. Dekat dalam Terbaik dari Langit pun dia nak cuba kotakan janji dia dengan datuk dia. Dan dalam Imaginor pun family jugalah dengan suami isteri macam tu. Jadi memang ongoing ke benda-benda tu? Next film ke macam mana? Tak sure lah kita set out to do that ke tak kan. But contoh kalau macam Imaginor ni, kita nak buat love story, but eventually benda tu, tema topik love tu dia jadi beyond romantic love. So love yang macam family ni apa semua, secara tak langsung dia datang balik kat human. So benda yang paling insight yang kita orang faham and most people boleh relate and kita paling relate is family. So kebetulan jadi ke situ lah. So kalau nak tengok benda yang paling human sekali ni is family lah yang muncul. Tapi benda yang best, aku pernah sembang dengan member aku pasal filem Nik Amir. Lepas tu bila sebut saja Nik Amir, bila habis cerita semua tiga-tiga kan, filem dia ni depressing ke? Semua pasal mati je. Jadi bila ada tanggapan macam tu, bagi bang okey ke tak? Bila orang fikir dia ni depressing sangat lah. I tak rasa depressing lah for me lah. Dia macam, bagi saya filem bang melancholy. Mungkin ke situ lah kan. So jadi ada bittersweet ke apa kan. Because sebab kalau kata real life memang macam tu kan. Kalau kata kita buat macam happy saja ke, sedih saja ke, dia akan jadi tak authentic lah kan. Sebab saya cuba untuk kasih sereal yang mungkin, walaupun konsep tu absurd ke apa, saya nak dia grounded. Tu saya punya interest lah, in terms of like macam
cerita. So kalau macam saya tengok cerita yang berlakon, nampak berlakon tu macam saya tak ada belah lah. So macam untuk personal kan. So kita cubalah untuk dapatkan yang natural sekali cara orang kita cakap apa benda semua. So sebab contohnya macam shooting kan, saya bukan bagi dia orang okay berlakon macam ni. Tak, dia orang berlakon, saya punya kerja is QC kan je, tengok macam real ke tak kan. So kalau kenapa rasa macam terlebih ke, mungkin kita discuss, then dia akan adjust sendiri, tengok siapalah yang talented, dia akan boleh nak buat kan. But saya punya itu is my own taste, saya punya QC. So contoh kalau director lain, dia punya QC ataupun taste dia is dia kisah pasal dia punya plot je kan. Contoh kata ada lawan-lawan kat sini, tapi dia tak fokus on the performance dari segi feel tu ke, ataupun cara cakap nak natural ke apa semua. Dia mungkin tak tengok benda tu. Dia akan comment on the fight kau ni kena tangkas lagi ke. Dia punya comment kat situ. But my main thing is that performance in terms of taste lah. Sebab kalau dari segi jalan cerita ke apa, saya jaga asing lah. So itu dia jadi comes down to personal taste lah kot. So speaking of directors, can you name a few who've inspired your filmmaking in general, not just for Imagineur, but like for all three films? Charlie Kaufman tu satu, tu dululah. Tapi dah lama juga tak tengok Charlie Kaufman. Maybe Asghar Farhadi, maybe Nolan, Yasmin Ahmad, P. Ramlee kan, yang kalau Malaysia lah. Even Muhammad Khalid ke something like that kan. Ataupun kalau yang luar-luar ramai lah, tahu lah nak name, but I tengok macam-macam. So kita impress dengan orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. So from the top of my head, yang tu lah I boleh mention kan. Jadi untuk yang tak hal lah, proses abang menukarkan passion ni sebagai career. Sebab dia starting passion lah. Lepas tu bila start buat ni, untuk apa yang saya sedar lah, bila macam podcast saya buat ni start dengan passion, tapi bila nak serius tu, nak jadikan sebagai career, dia kena ada pemikiran yang lain. Jadi abang punya proses macam mana nak dengar? So kalau dalam production line ni, passion tu saya simpan dekat filem lah. Maksudnya kalau filem no compromise dari segi the artwork ni apa semua. Tapi on the flip side, kita buat job untuk ability to basically pay the bills lah, macam tu kan. So job ni ada yang macam setengah projek tu best kita buat lah, apa setengah yang tak ni kita buat sebaik mungkin, tapi tak adalah macam invested gila-gila macam tu kan. And then kita mampulah untuk nak buat the film ni. So because maybe saya dari engineer punya background, so and saya produce and direct. Macam Imagineur ni saya produce and direct, and kita orang own sendiri. So otak saya ni terbahagi dua. Setengah artis, dia just memang artis fully, then rely on somebody else untuk nak ada that producer punya brain untuk business brain apa semua. So I'm both. So kalau bukan masa tengah shooting ke apa ke, mostly is producing brain lah. Macam mana nak raise funds untuk benda ni, mana nak jual, mana nak ni semua, apa networking yang kena ada, bla bla bla. Semua benda producing tu saya fikir. At the same time adalah the director brain. But maybe because of that dua, logic and the art side datang dari situ lah. Maksudnya kalau nak serious. Okay lah, aku rasa macam dekat situ boleh endkan episod ni. Okay. Jadi ada kata-kata terakhir bang, pesan-pesanan ke apa? Itulah, kalau ada movie baru bolehlah promote. Tapi tak ada. So tengoklah Imagineur dekat Amazon Prime. Dia dekat Amazon Prime. But yeah, maybe thank you lah siapa yang tengok Imagineur ke follow my work selama ni. Kita memang perlukan that support in the film industry ni kan. Sebab saya punya harapan is there's more cerita yang kita boleh bangga with, and like pushing the quality of Malaysian films, supaya audiences boleh lagi percaya. Sebab dia selalu ulang-ulang orang macam cakap aku tak tengok cerita Melayu macam tu lah. Lepas tu bila tengok ada yang okey, oh tapi yang ni okey, tapi yang ni, so dia very lompat-lompat sikit-sikit tau. So kita kena ada constantly, kalau kita boleh jadi macam Indonesia ke kan, so ada a good market, a healthy industry, then we can produce better films semua and better for the nation lah, because it feeds the mind kan. So harapan macam tu lah. Yeah. Harapan tu menjadi kenyataan lah. Jadi untuk episod ni Lisa ialah akan menjadi co-host yang tak
Jadi Elisa, ada apa-apa nak tambah sebagai last? I would just like to say thank you to Nick Amir for being here. I really admire your hard work in nak majukan industri ni. Oh, yes. Yeah. And thank you to Janin for having me. So, yeah. Jadi kita tamatkan kat situ. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye-bye.